التوكل والاعتماد والاعتصام إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما ينفعنا، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين. وبعد. Bismillah dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, diizinkan Allah pada pagi ini kita dapat sambung bacaan kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, ringkasan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab ini di antara kitab yang terpenting terutama bagi as-saliki, orang-orang yang nak mencari jalan ke akhirat. Maka amat perlu untuk baca kitab ini. Kami sebut pada bulan yang lalu di web dan cerita, saya ceritakan tentang kitab Riyadhus Shalihin ini. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dia kata, lazimilah wa'alaikum ayyuhal mu'minun, hendaklah kamu semua wahai orang yang beriman ditadabburi kitab Allah, untuk sentiasa tadabbur Quran. Kemudian wa sahihain wa 'alaika bis sahihain, dan juga dia kata hendaklah kamu orang-orang Islam kalau nak berjaya hendaklah sentiasa mempelajari kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, juga Sunan Abi Dawud kalau ada peluang. Juga dia kata jangan lupa untuk membaca Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca ni, juga kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, iaitu pengarang yang sama. Dia kata tunjih wa tuflih, nescaya kamu akan berjaya dan kamu akan beruntung. Siapa yang nak cari untung dunia dan akhirat, fa'alaikum bi Riyadhus Shalihin. Siapa nak berjaya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia baca kitab Riyadhus Shalihin. Itulah juga dengan kitab-kitab hadis yang baik. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini di antara salah satu kitab yang subhanallah kami yang beberapa kali telah pun khatam kitab ini. Ada kitab yang kita rasa seronok kita baca selepas daripada Al-Quran, melainkan kitab-kitab hadis, khususnya kitab Riyadhus Shalihin. Karena bila kita baca kitab ini, seumpama kita akan dapat nampak dengan jelas Islam secara keseluruhannya yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena tajuk-tajuk yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mencakupi seluruh kehidupan dunia dan akhirat. Sebab itu seronok, sebab kita baca hadis, dia akan banyak benda yang kita akan jumpa daripada satu bab kepada satu bab yang lain. Cuma kita mungkin sebab kekalangan masa, kalaulah Allah berikan pada kita kecukupan masa yang sememangnya tak cukup. Sebab apa tak cukup? Sebab kita banyak disibukkan dengan hal-hal dunia sehingga kita tertinggal oleh hal akhirat. Kalaulah kita diberikan keberkatan masa pada kita dapat belajar ataupun baca kitab Riyadhus Shalihin ini tiap-tiap hari, nescaya untuk kita dan seronok kita. Tapi apakan daya kita baca 2 minggu sekali, itu pun kalau Ustaz main, kalau Ustaz tak main lagi baik. So jadi boleh khatam sebulan sekali, dia boleh jadi beberapa tahun baru nak khatam. Tapi tak apalah, kita tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Baik, kalau pun tak mampu habis, jangan pula tak mula. At least kita mulakan takat yang kita mampu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada yang keberkatan bagi kita, kerana tak akan rugi orang yang membaca Al-Quran dan juga orang yang mempelajari akan hadis Nabi SAW.
Baik, pagi ini kita masuk iaitu pada muka surat yang ke-22 daripada kitab, iaitu tajuk bab berkaitan tentang tanda cinta Allah kepada hamba. Baik, rasa-rasa ni Allah sayang tak kat kita? Tahu mana Allah sayang? Nikmat yang kita dapat ni kan. Okay, baik. Tanda Allah sayang ni maknanya yang pertama, dalam bab dunia Allah dah memang bagi kat kita, tapi dalam bab akhirat pun Allah bagi juga. Baik, tapi kalau dalam bab kiraan tanda Allah sayang, kita dapat dunia yang tu tak berapa nak tepat. Kalau orang kata, kita tanya soalan, Allah sayang tak kat kita? Kita kata sayang. Apa buktinya? Alhamdulillah Ustaz, harta saya melimpah ruah daripada dalam bantal sampai luar bantal. Okey, contoh ni lah. Baik, kalaulah kiraan kita Allah sayang ni sebab Allah bagi harta, maka kita salah. Sebab di sana Nabi SAW dia terang dekat kita. Apa kata Nabi? Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah ni dia bagi dunia pada orang yang dia kasih dan orang yang dia tak kasih. Ada orang yang kaya, dia ni orang baik, dia kaya, ramai. Ada orang yang tak baik, kafir tapi kaya, ramai juga. Ada orang yang semayang, kaya, ramai. Ada orang yang tak semayang, kaya, melapang, ramai juga. So dunia ni Allah boleh bagi pada orang yang Allah suka dan orang yang Allah tak suka. Habis kat mana bezanya kita yang beriman ni? Walakin Allah, tetapi Allah la yu'til akhirah, Allah tak bagi akhirat illa liman yuhib, hanya melainkan kepada orang yang Allah kasih. So siapa yang dapat akhirat, jalan ke akhirat, dapat ilmu akhirat, dapat luangkan masa untuk akhirat, itu tanda Allah telah bukakan ruang kasih sayang Allah kepada dia. Sebab tu tanda macam mana kita nak kenal Allah kasih dekat kita ni, ista'malahu fil khair, sehingga disebutkan di dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah nak berikan kepada dia kebaikan, ista'malahu fil khair, Allah nanti gunakan dia pada jalan kebaikan. Allah akan permudahkan dia jalan dia nak buat baik ni, mudah sangat-sangat. Ada orang subhanallah, dia cuba nak buat baik tapi tak terjodoh dia dengan kebaikan. Dan ada orang dia tak nak pun pada kebaikan, tapi dia bertemu dengan kebaikan demi kebaikan, akhirnya dia dapat kebaikan tersebut. Apa punca? Kerana Allah memang nak dia jadi baik. Allah lapangkan dada dia ni untuk benda yang baik ni, dia jadi minat dan dia jadi suka. Lepas tu disebut di dalam Al-Quran, may yuridillahi an yahdiya qalbah, siapa orang yang Allah nak bagi petunjuk pada hati dia, apa mula sekali Allah buat? Yashrah sadrahu lil Islam, Allah nanti lapangkan dada dia ni untuk agama. Dada dia ni rasa seronok bila sebut agama ni, dia rasa senang, dia rasa lapang, dia rasa tenang, dia rasa suka. Itu tanda Allah nak bagi kebaikan pada seseorang. Baik, so bila kita tanya soalan Allah sayang tak kat kita ni, kita tengok di mana kita dalam perkara kebaikan. Maksudnya kalau kita senang nak buat baik, itu tanda Allah telah berikan kasih sayang yang amat banyak dan peluang juga ruang kepada kita. Baik, di sana ada satu bab. Kalau siapa baca ayat Al-Quran, pernah dengar tak satu surah, apa nama surah yang dinamakan dengan nama Allah? Surah apa? Surah Ar-Rahman. Baik, surah Ar-Rahman. Ayat permulaan surah Ar-Rahman, apa dia? Okey, Ar-Rahman Allama Al-Quran. Okey, apa terjemahan dia? Allah yang Maha Penyayang. Okey, kemudian dan tahu lah. Baik, apa maksudnya? Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, Allama Al-Quran, Allah yang Maha Penyayang ini mengajarkan kepada kamu Al-Quran. Maksudnya tanda sayangnya Allah pada kita ni, Allah ajarkan pada kita Al-Quran. Maksudnya siapa yang dapat belajar tentang Al-Quran, dapat faham Al-Quran, tanda Allah sayang kat dia. Termasuklah juga dengan kita hadis-hadis yang kita baca. Pada hadis ni turjuman Al-Quran, berterjemah kepada Al-Quran. Tanda Allah kasih dan sayang ni bila kita dapat belajar Al-Quran, kita dapat pelajari sunnah. So di situ letaknya tanda Allah sayang pada kita. Baik, soalan yang seterusnya sebelum kita baca,
Apakah cinta Allah ini, kasih sayang Allah ini didatangi ataupun kita boleh dapat? Ya, mungkin. Kerana Allah berhak pada siapa pun, iaitu yahabu liman yasha. Allah boleh bagi pada siapa pun yang dia nak, dan dia boleh tahan kepada siapa pun yang dia nak tahan. Dia nak bagi, dia boleh bagi, hak dia. Maka kat sini boleh seseorang tu dapat cinta Allah ni mungkin dalam keadaan dia tak minta, tapi Allah nak bagi dekat dia. Satu. Yang kedua, macam mana nak dapat ni? Antara yang keduanya kena minta. Baik, Allah suka hamba-Nya ni yang suka meminta-minta. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Allah kata, mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan dengan, kita katakan, dengan perlahan-lahan. Sungguh-sungguh dan perlahan-lahan, dengan cara minta yang bersopan. So di sini menunjukkan kepada kita Allah sendiri suruh kita minta. Baik, maka bila Allah suruh kita minta, apa benda yang kita nak minta? Sudah pasti kita nak minta benda yang paling mahal. Antara salah satunya minta Allah kasih dan cinta pada kita. Kerana minta Allah kasih dan cinta pada kita ni di antara benda yang Nabi kita Muhammad SAW buat. Baik, bukan sekadar Nabi kita Muhammad SAW buat, termasuk juga para sahabat pun menginginkan benda yang sama. Jadi tak ada benda lah dalam dunia ni, kalau kita nak jadikan contoh dan tauladan, suri tauladan dalam hidup, kalau bukan Nabi kita dan juga para sahabat. Kita nak tengok. So bila Nabi minta, kita pun nak minta macam yang Nabi minta. Bila sahabat minta, kita pun nak benda yang sama. Kerana mereka lebih mengenali apa hajat dan keperluan yang paling utama. Sebab tu disebut pepatah Arab kata, hanya jauh hari mengenal manikam. Pepatah Arab kata kan, kata okay, so itu maksudnya. Sekarang kita nak tengok, adakah di sana doa yang khusus yang minta supaya dapat kasih sayang Allah ni? Baik, kalau ada, sila sebutkan. Siapa nak sebut dulu? Ini topik yang penting ni. Siapa hafal satu doa, yang mana doa ni doa menunjukkan kita minta Allah sayang dekat kita. Apa doanya? Saya tak hafal Ustaz yang bahasa Arab, tapi bahasa Melayu saya hafal. Baca tengok bahasa Melayu, ya Allah sayanglah aku. Boleh juga, bunyi macam jangkal. Bukan? Okey, baik. Ada siapa-siapa yang hafal doa minta Allah kasih dan sayang dekat dia? Ada siapa hafal? Nampak? Apa yang kita tak hafal pun doa ambil macam mana nak suruh Allah sayang dekat kita? Seolah-olah kita tak menginginkan, dan kita mungkin rasa tak penting pun sayang ke tak sayang tak penting. Sedangkan Nabi minta. Baik, sebab itu pentingnya kita belajar ni penting. Supaya bila dengan belajar kita dapat ilmu yang sahih, dan kita dapat perbetulkan amalan, dan sekiranya kita boleh buat, kita akan buat. Itulah fungsi ilmu. Sebab itu fungsi ilmu ni nak ubah diri kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau jalan yang salah, kita nak perbetulkan. Baik, di sana ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, iaitu hadis cerita tentang doa yang Nabi SAW pernah doakan, pernah minta kepada Allah. Baik, apa doanya? Doa, saya tak pasti siapa pernah dengar ataupun tidak doa ni, tapi saya sebut kalau siapa yang rajin sempat bercari kat dalam Google, cari doa tu. Doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa amal alladhi yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna wa min ahlina wa min anfusina wa min al-ma'il baridi 'ala al-rama. Panjang betul bukan? Baik. So tak apa saya tuliskan dekat sini. Allahumma inni as'aluka hubbak. Letakkan. Okey, letakkan. Setelah yang merah ni memang nampak. Saya takut tak nampak. Yang merah ni ada tapi tak kompon. Orang yang rambut warna dia tak nampak. Okey, yang baru ni. Okey, bismillah. Baik. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu
Now Ustaz selesai. Yuqarribuna ila hubbi waj'al أسألك حبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا ومن أهلنا. واجعل حبك أحب إلينا ومن أهلنا ومن الماء البارد على الطعام. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa amalan, ada tertinggal wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbikum, boleh yuqarribuna ila waj'al hubbaka ahabbu ilayna wa min ahlina wa minal ma'il baridi ala wa yurwa Allah. Okey. Pak. Kita ngobrol lebih kecil dengan kita. Ya, kita sini Pak. Kalau tak nampak, nanti takut-takut mesej saya, nanti saya tolong forwardkan yang journey sikit kisah daripada hadis. Tak saya pun tak puas apa. Jadi as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa amalan yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabbu ilayna wa min ahlina wa min al-ma'il baridi 'ala al-ma'. Baik. Ada riwayat yang mungkin lain sikit daripada ada perkataan yang mungkin ada ataupun terlebih ataupun berkurang, tapi umumnya lebih kurang macam ni. Baik, sekarang kita tunjuk. Okey. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hubbak, cintamu. Ya Allah, sesungguhnya aku ni mohon cintamu. Wa hubba man yuhibbu, dan aku juga memohon cintakan orang yang mencintaimu. Ya Allah, berikan pada aku mencintai orang yang mencintaimu, supaya kita kasih pada orang yang kasih juga kepada Allah, supaya kita dapat sampai kepada kasih Allah ni. Wa amalan yuqarribuna ila hubbik, dan ya Allah jadikan juga kami cintakan amalan yang menjadikan dekat kami kepada cinta kamu. Ya Allah, bagi kami kasih pada sesuatu amalan ini, dengan amalan tersebut kami akan sampai kepada cinta. Waj'al hubbaka, ya Allah jadikan cinta kamu ini, cintamu ya Allah, ahabbu ilaina, iaitu paling kami cintai kepada diri kami. Jadikan cinta Allah ni benda yang paling kita suka. Wa min ahlina, lebih lagi kami suka daripada ahli keluarga kami. Sambungan ada yang lain lagi, daripada harta benda kami. Wa minal ma'il baridi 'ala al-ma', seumpama kami orang yang sedang minum air yang sejuk ketika dalam keadaan dahaga. Apa maksud minum air sejuk waktu dahaga?
mendatangkan kelegaan, kesedapan dan kelegaan. So, poin umumnya tentang doa ni yang Nabi minta apa? Minta supaya Allah kita kasih pada Allah dan Allah juga kasih pada kita, dan kita kasih semua benda yang mendekatkan kita ni supaya kita dapat kasih Allah. Baik, ini di antara salah satu doa yang Nabi SAW pernah bacakan. Okay, so ni boleh kita amal. Baik, di sana ada satu lagi kisah yang lain. Okay, selain daripada doa ni, ada satu lagi benda yang lain. Okay, saya tulis kat sini lah. Okay, ada satu lagi doa yang lain. Ini satu kisah tentang seorang sahabat yang mulia, yang hebat. Sahabat ni bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni cerita dia pernah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohon Nabi doakan kepada dia dengan satu doa. Baik, apa yang Abu Hurairah minta? Dia kata, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah untukku. Minta tolonglah Tuhan, doakan kepada Allah khusus untuk aku, ya Allah. Apa doa yang aku nak? Supaya Allah sentiasa kasih pada aku." So di sini poin saya dah ceritakan, harus hukumnya kita minta Allah cinta dekat kita. Salah satunya dalam bentuk doa. Jadi dia minta Nabi ni tolong doakan kepada dia supaya Allah kasih dekat dia. Maka Nabi SAW pun mendoakan kepada Abu Hurairah permintaan Abu Hurairah tadi dengan didoakan kepada Allah dengan doa yang berbunyi begini. Baik, Allahumma habib ila baitika hadza wa habib ilaihi al-mu'minin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma habib ila ubaidika hadza wa habib ilaihi al-mu'minina. Baik, bolehlah kita katakan doa ni doa pengasih pun boleh juga. Baca doa ni insya-Allah orang akan suka dekat kita. Baik, apa maksud doa ni? Apa dah kecil juga tak? Ada tulisan semua kecil-kecil lah tu. Lagi dah kecil. Itulah lah. Kecil tahu kan? Kata orang tidak. Kecil tahu. Allah saya tidak nampak ada kata nampak. Allahumma habib ila ubaidika hadza wa habib ilaika al-mu'minin. Okey, tak apa, saya terjemahkan. Allahumma ya Allah, habib, sayangilah, kasihilah, sayangilah ya Allah, ila kepada ubaidika hadza, hamba-Mu yang kerdil ini ya Allah. Sayangilah kepada hamba-Mu yang kerdil ini ya Allah. Wa habib ilaihi al-mu'minin, dan sayangilah dia. Maksud ataupun jadikanlah dia disayangi al-mu'minin, iaitu di kalangan orang yang beriman. Maksudnya ya Allah, jadikan semua orang ni akan kasih pada dia. Jadikan semua orang ni, bila orang tengok dia, orang juga akan kasih. So dalam doa ni ada dua benda. Yang pertama, Nabi minta Allah kasih pada Abu Hurairah. Yang kedua, jadikan dia ni dikasihi oleh seluruh orang yang beriman yang lain. Orang yang beriman ni akan kasih pada dia. Baik, apa berlaku? Kata Abu Hurairah, selepas Nabi SAW doakan kepada aku doa ni, tiada seorang pun di kalangan penduduk Madinah yang tak kenal aku, melainkan semua kenal. Bukan sekadar penduduk Madinah, nama Abu Hurairah meniti bibir ke bibir. Saya kira tidak akan berlalu satu hari pun, melainkan pada hari tersebut akan ada orang yang sebut nama dia.
Kan kalau saya sebut nama Abu Hurairah, semua orang pernah kenal. Apa sebabnya? Punca kerana berkat doa Nabi SAW pada Abu Hurairah tadi. Baik, okeylah Ustaz, tapi doa dekat Abu Hurairah. Habis ni macam mana pula dengan kami ni? Nama Timah, nama Leha, nama Peham, nama Pak Mat Tepe ni. Kami pun nak juga doa yang sama supaya kami boleh baca dan Allah kasih pada kami. Kami juga dikasihi oleh seluruh orang yang beriman. Baik, so macam mana kami nak buat? Sekarang kita nak tukar sikit. Baik, kita nak jadikan doa ni, yang ni doa Nabi baca khusus dekat Abu Hurairah. Sekarang kita nak baca doa tu untuk diri kita sendiri. Kita sendiri nak minta. Apa kita nak buat? Okey. So, untuk yang pertama, tak perlu ubah apa-apa. Tak perlu ubah apa-apa. Ente nampak ini dot. Ini tempat kosong. Kenapa saya kosongkan dekat itu? Saya kosongkan sebab senang kita nak masukkan nama siapa-siapa yang kita nak doa. So, part yang pertama ni kita boleh gunakan doa ni untuk kita doakan pada sesiapa yang kita nak. Khusus yang pertama, husband kita ke, bapa kita ke, anak kita ke, anak jiran ke, siapa-siapa lah orangnya yang kita nak doakan. Baik, so kita boleh doa dapat cucu baru, doakan dekat cucu. Dapat anak, doakan pada anak. Ada anak kita yang kecil ke, yang besar ke, so tak ada masalah, kita nak doakan. Let's say katakan sekarang saya nak doakan kepada seseorang. Okey, saya akan kata Allahumma habib ila ubaidika hadha Pak Mat Tepe. Okey, contoh, ya Allah, kau sayangilah kepada hamba-Mu yang kerdil ini, ya Allah. Pak Mat Tepe ni kesian dekat dia kena langgar motor. Okey, ceritalah dalam cerita Fir'aun itu kan. Okey, baik. Wa habib ilaihi mu'minin, jadikanlah dia ni dikasihi oleh seluruh orang yang beriman. Okey, so selesai masalah. Kat sini isi nama orang yang kita nak doa. Satu. Yang kedua, kalau kita nak doa untuk diri sendiri, kat mana tempat kita kena buat? Kita kena buang dan kita kena tambah. Okey, so tuan-tuan buang yang ni. Okey, buang yang ni. Okey, buang yang ni. Okey, ila tu tuan-tuan masukkan huruf ya, jadikan baris ilayya. Okey, so doa tu menjadi Allahumma habib ilayya. Yang ni tak payah baca. Allahumma habib ilayya sampai kat sini ya. Okey, sampai kat sini saja. Yang ni tak payah. Allahumma habib ilayya, ya Allah sayangilah aku. Sayangilah kepada aku. Okey, sayangilah kepada aku. Wa habib, yang ni pun buang juga. Okey, buang juga yang ni, gantikan dengan ilayya juga. Ilayya. Wa habib ilayya al-mu'minin. Ya Allah sayangilah kepadaku dan sayangilah daku ini ataupun aku ni kepada seluruh orang-orang yang beriman. Jadikan aku dikasihi oleh seluruh orang-orang yang beriman. So macam itu cara kita nak buat ataupun kita nak amalkan. Itu di antara salah satu cara ataupun doa yang boleh kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat cinta Allah tadi. Baik, let's say kita nak doakan doa ni kepada kita ramai-ramai semua kat sini. Macam mana saya baca? Saya akan baca Allahumma habib ilayna, ya Allah sayangilah kami semua yang duduk dekat rumah ngaji ni. Wa habib ilayna al-mu'minin, dan jadilah kami semua ni dikasihi oleh seluruh orang-orang yang beriman. Baik. So itulah dia dua doa yang boleh kita amalkan untuk nak dapat kasih sayang Allah. Baik. Selesai dua perkara. Part yang ketiga pula. Yang ketiga, bila kita sebut tentang cinta Allah, bila kita sebut pasal cinta Allah, adakah cara ataupun jalan yang lain supaya kita dapat kasih sayang Allah ni? Ada. Hari ni kita dah cerita ni doa. Sama ada orang doakan kita minta sendiri doa pada Allah. Baik. Cara yang kedua adalah apa yang kita nak baca kat dalam hadis ni. Bagaimana caranya? Iaitu cara mendekatkan diri supaya Allah kasih dengan melakukan amalan yang Allah suka. Setiap orang bila dia buat satu-satu amalan yang Allah suka, automatik Allah akan kasih pada dia. So umpama orang yang berkhidmat, kalau dia berkhidmat dengan cemerlang, of course dia dikasihi oleh majikan dia. Macam itulah juga dengan kita. So cara nak dapatkan kasih sayang Allah adalah dalam bentuk amalan-amalan yang kita buat.
dan Allah suka pada amalan tersebut. Baik, 3. Yang keempat, yang keempat, macam mana nak dapatkan kasih sayang Allah ni? Mendapat kasih sayang Allah dengan kita mengikuti jejak Nabi SAW. Baik, siapa yang dia ikut jejak Nabi, automatik dia dapat kasih sayang Allah. Apa buktinya? Tengok muka surat 22. Sekarang kita masuk dalam buku kita. Dalam muka surat 22 ini ada satu surah. Nama surah ini surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini surah yang menarik, menceritakan keluarga yang Allah kasih. Sehingga nama surah ini dinamakan dengan surah Ali Imran. Kenapa dinamakan dengan nama satu keluarga? Sebab satu keluarga ni Allah kasih dekat mereka. Bila satu keluarga ni Allah kasih, Allah ceritakan kisah keluarga ini kat dalam Al-Quran, dan Allah jadikan tema surah ni tema kekeluargaan yang diceritakan. Siapa dia Ali Imran ni? Siapa boleh cerita kat saya siapa Ali Imran ni? Ali ni Pak Ali ke? Haji Ali ke? Said Ali ke? Siapa dia Ali ni? Ali bukan nama orang, cik oi. Habis apa nama dia? Ali ni maknanya keluarga. Imran, keluarga Imran. Baik, siapa dia keluarga Imran ini? Imran ini ada seorang isteri. Ada seorang isteri. Isterinya tak disebutkan nama, tapi ada yang kata nama isterinya adalah Hana. Nama isterinya adalah Hana. Hana, H-A-N-N-A-H, bukan H-A-N-A-T, itu Hana. Itu orang Melaka disebut. Hana nama dia. Baik, so Hana ni isteri kepada Imran, yang mana dia ni menginginkan seorang anak. Anak yang dia inginkan adalah anak lelaki. Dia inginkan anak lelaki. Bila dia inginkan, dia tahu dia tak mampu dapat pun anak, melainkan Allah bagi. Apa dia buat? Dia mintalah doa kepada Allah. Dan dua-dua mereka ni adalah suami isteri yang soleh dan solehah. Ceritanya, bila dia minta doa, dia minta batu biasakan kita. Bila kita nak berdoa pada Allah, minta doa yang ada value pada Allah, bukan yang ada value pada kita. Contoh, kalau minta kaya, pada kita ada value, tapi pada Allah tak pandanglah kekayaan. Sebab tu apa tujuan dia nak dapatkan anak ni? Dia kata, aku nak jadikan anak aku ini orang yang beribadat kepada Allah. Sebab tu aku nak anak lelaki. Dan aku nak anak aku ni jadi seumpama seorang Nabi yang kerjanya berdakwah kepada manusia. Sebab tu dia kata, dia nak jadikan anak dia orang yang sentiasa beribadat dekat Masjidil Aqsa. Asal dia nak dapat anak lelaki ni pasal apa? Kerana dia nak anak dia menjadi orang yang dekat dengan Allah. Pasal tu nak sangat-sangat anak lelaki. Mintalah kat Allah. Baik, falamma wada'at, ketika mana dia mau melahirkan anak tersebut, tiba-tiba dapat anak unsa, dapat anak perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Dia kata anak lelaki tak sama dengan anak perempuan. Sebab apa? Aku nak jadi anak aku ni jadi tok lebay, jadi pak haji, jadi tok guru, jadi tok syekh, jadi tok alim, ahli ibadat yang sentiasa dekat dengan Allah. Jadi perempuan mungkin tak dapat. Baik, akhirnya dia kata, tapi bila dia dapat anak perempuan, dia tetap bersyukur pada Allah. Tak pun, tak ada masalah perempuan pun. Dan dia berkata, inni u'izuha bika wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Sayang dia anak perempuan, tak apalah, aku namakan anak perempuan ni dengan Maryam, dan aku pohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, peliharalah anak perempuanku ini daripada setan yang dirjam. Setelah lahir anak itu tadi, kemudian apa dia buat? Bila dia lahir, dia pula ada seorang lagi adik-beradik dia, pangkat apa namanya, saudara lah. Siapa dia? Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria pun tak ada anak juga, dan Nabi Zakaria pun nak anak juga. Akhirnya diserahkan anak dia Maryam ini supaya dididik oleh Nabi Zakaria untuk menjadi orang yang kuat beribadat pada Allah. Sehingga dijadikan satu tempat mihrab yang berada kat dalam Masjidil Aqsa tu, tempat beribadat Maryam ni. Baik, maka Zakaria didik dia waktu yang sama. Zakaria juga minta doa pada Allah diberikan anak lelaki. Nabi Allah Zakaria dapat Yahya. Kemudian Maryam ini pula dapat sesuatu petunjuk. Ini keistimewaan Maryam, dia melahirkan anak tanpa suami, dan anaknya menjadi seorang Nabi. Sebab tu, Allah hanya minta satu, Allah tak bagi satu. Allah bagi berapa dekat dia? Allah bagi dua. Dua tu siapa? Yang pertama anak perempuan yang hebat.
Yang mana anak perempuan ni, kalau anak perempuan dan ni lelaki, pasti anak perempuan dan ni adalah seorang Nabi, bukan? So anak perempuan ni melahirkan seorang Nabi. Seorang Nabi pula, Nabi yang amat luar biasa, yang bercakap daripada kecil lagi dah boleh bercakap dah ketika selepas dilahirkan. Maka keluarga ini keluarga yang taat kepada perintah Allah. Maka sehingga ditunjukkan bagaimana surah ini dinamakan dengan surah ahli keluarga yang taat pada Allah. Baik, dalam surah Ali Imran ini diceritakan satu ayat. Ayat ini nak menggambarkan bagaimana Allah boleh kasih kepada hamba ini dengan cara ni. Apa dia cara dia? Ayat ini asbabun nuzul. Sebelum saya pergi kepada topik kita, asbabun nuzul ayat ini cerita orang Mekah dan juga beberapa orang ahli kitab. Bila Nabi pergi dakwah pada mereka ni, Nabi kata, jomlah ikut aku, ikut agama aku. Dia kata, Muhammad, engkau baru setahun jagung, engkau baru kenal Tuhan. Kami lebih kenal Tuhan ni berbanding engkau. Awal lagi daripada engkau, kami dah kenal Tuhan. Engkau baru kenal suami dua, kau dah ajak kami. Kau tahu tak, kami ni kaum yang lebih kasih kepada Tuhan kami, iaitu Allah, berbanding dengan engkau. Nahnu qaumun asyaddu hubban lillah. Kami adalah kaum yang paling kasih kepada Allah. Baik, akhirnya Allah turunkan ayat ni. Allah kata, Muhammad, pihak dekat mereka semua, qul, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni. Syarat untuk, kalau kamu betul cinta Allah, bukti kamu cinta Allah, hendaklah kalian ikut aku. Baik, bila kalian ikut aku, yuhibbukumullah, pasti kamu akan dikasihi oleh Allah kalau kamu ikut aku. So ayat ini menunjukkan pada kita syarat nak mendapat kasih sayang Allah dengan satu syarat. Syaratnya adalah fattabi'uni, ikut Nabi. So peliklah kita nak jalan ke akhirat, nak dapat selamat, nak dapat kasih sayang Allah, tapi tak ikut cara Nabi. So kena ikut cara Nabi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan sekadar dapat kasih sayang Allah, Allah ampunkan pula dosa. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. So daripada ayat ini jelaslah kepada kita betapa Allah kasih pada hamba-Nya bila hamba-Nya ni ikut jejak Nabi yang diutuskan kepada mereka, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi. Ada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia pernah tanya pada para sahabat, atadruna, kamu tahu tak siapa orang yang man asyaddu hubban lillah, siapakah orang yang paling kasih kepada Allah? Nabi tanya sahabat ni. Sahabat kata, al-malaikah, malaikat takut. Manusia yang makhluk yang paling kasih kepada Allah ni malaikat takut. Baik, Nabi kata, macam manalah wa kaifa la yu'minun fahum 'inda Allah. Macam manalah mereka tak kasih pada Allah, mereka duduk dekat Allah. Malaikat ni dia duduk dekat Allah, dia boleh tengok Allah dan dia kenal Allah. Of course lah dia kasih dekat Allah. Nabi kata, so salah dah jawapan korang tu. Siapa yang dahsyat? Akhirnya dia orang kata, Nabi tanya lagi, manhum, ada lagi ke orang yang sangat kasih kepada Allah ni? Siapa dia? Makhluk ni. Dia orang pun sebut, okay, al-anbiya, para nabi-nabi. Nabi kata, of course lah nabi-nabi mereka kasih kepada Allah. Mereka Allah yang angkat, lantik mereka menjadi nabi, dan mereka kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dan sekali Nabi tanya lagi, manhum, siapa dia orang yang paling kasih? Semua terdiam. Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya mengetahui. Akhirnya Nabi kata, mereka-mereka yang kasih pada Allah ni, iaitu mereka-mereka yang tak pernah bertemu aku, tak pernah pun bertemu aku, tetapi mereka boleh beriman kepada aku. Dan mereka ini juga di antara orang yang beriman pada Allah walaupun mereka tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dalam perkara-perkara yang gaib, mereka tetap boleh percaya dan mereka boleh kasih kepada Allah. Siapakah mereka? Mungkin kita, mungkin sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang lain. Okay, so pengajaran daripada ayat ini, nak dapat sayang Allah adalah melalui ikut jalan Nabi SAW. Baik, sebelum saya nak baca hadis ni, di sana ada satu hadis yang lain. Hadis yang lain ni beberapa hadis gambaran sahabat berbanding kita ini. Kita duk berebut buat amalan yang kita suka. Kita suka buat amalan yang kita suka. Haji suka apa? Saya suka surah Yasin, Ustaz.
Habis haji buat macam mana? Tiap-tiap malam saya akan baca surah Yasin sebelum tidur. Bagus Pak Haji. Baik. Makcik pula, makcik suka baca surah Waqiah Ustaz. Okey, so tiap-tiap malam makcik baca surah Waqiah. Bagus makcik. Yang ni pula, okey, saya Ustaz, saya suka bersedekah Ustaz. Okey, so amalan yang saya paling suka adalah kalau sedekah. Adalah setiap orang ni ada amalan yang dia suka. Ada yang berzikir, ada yang baca Quran. Baik, so dia buat amalan tersebut sebab apa? Sebab dia suka. Sekarang kita tengok macam mana para sahabat. Para sahabat ni mereka tak buat amalan disebabkan orang suka ataupun hati dia suka ataupun jiwa dia berkenan dengan amalan tersebut. Tak. Salah kalau kita katakan macam tu. Habis itu macam mana mereka sahabat ni mereka beribadat pada Allah ni dalam bentuk ibadat yang mereka buat. Mereka takkan buat sesuatu amalan melainkan mereka tahu amalan tu Allah suka, Nabi suka. Apa buktinya? Buktinya bila mereka datang jumpa Nabi SAW, kemudian mereka tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah wa ahabbu ila Rasul?" Wahai Rasulullah, apakah amalan yang Allah paling suka dan amalan yang kami paling suka? Amalan yang engkau paling suka. Kalau Allah suka, kami buat. Kalau engkau suka yang semua, kami buat. Kalau Allah tak suka, Nabi tak suka, kami takkan buat. Itulah resepinya. Macam mana dia orang dapat kasih sayang Allah? Pasal dia pun suka buat benda yang Allah suka. So, macam mana apa benda yang Allah suka ni? Yang tu kena tahu lah apa benda yang Allah suka. Sebab bila kita tahu apa benda yang Allah suka, kita buat, pasti Allah akan kasih dan suka juga kepada kita. Dan itulah mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab itu hadis ni dimasukkan dan diletakkan hadis yang pertama, iaitu bagaimana Allah kasih kepada seorang. Kita baca hadis ni, automatik kita akan faham. Baik, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang minta Allah kasih kepada dia, sebagaimana hadis tadi yang kita cerita. Baik, apa dia kata? Qala, dia main jumpa Nabi. Dia kata Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi cerita dekat sahabat ni. Nabi kata, innallaha ta'ala qala. Ni hadis kursi lah ni. Okey, sesungguhnya Tuhanku telah pun berfirman. Allah berfirman kepada Nabi, Nabi sampaikan pada kita. Hadis ni kita panggil hadis kursi. Makna daripada Allah, lafaz main daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, apa dia hadisnya? Man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq. Siapa yang memusuhi waliku, siapa dia waliku? Di kalangan hamba-hambaku yang soleh, orang yang kuat beribadat kepada Allah. Siapa yang memusuhi orang-orang yang beriman ini, sesungguhnya aku mengisytiharkan perang terhadap dia. Penggan pertama ni, awas, jangan kita benci kepada orang yang Allah kasih. Ini cara macam mana nak dapat kasih sayang Allah ni? Kena suka pada apa yang Allah suka dan kena benci pada benda yang Allah benci. Baik, benda yang Allah suka pada Allah menyukai hamba-hambanya yang soleh. Maka jangan siapa pun benci kepada hamba Allah yang soleh. Jangan siapa pun benci kepada hamba Allah yang beriman. Sehingga kan Allah sebut, protect orang yang beriman ni dengan berkata, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang yang telah menzalimi orang yang beriman, dia fitnah pada orang yang beriman, orang yang soleh, kemudian dia tak bertaubat kepada Allah di atas perbuatan jahat dia tersebut, nescaya dia akan dibakar di dalam api neraka. Sampai macam tu sekali Allah punya marah kalau kita buat jahat pada orang yang Allah soleh, orang yang soleh dan orang yang beriman pada Allah. So, peringkat pertama, Allah cerita hamba ni aku suka, mereka adalah di kalangan orang soleh, orang yang beriman. Siapa pun jangan buat anaya kepada mereka ataupun memusuhi mereka. Siapa yang memusuhi mereka, nescaya aku isytiharkan perang kepada orang itu. Bantu awas, berhati-hati ketika kita berkata-kata kepada orang yang soleh ataupun orang yang beriman. Baik, Nabi sebut lagi. Allah berfirman lagi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarastu alaihi. Sesungguhnya kata Allah, firman Allah, tak ada seorang pun di kalangan hamba aku ni bila dia buat satu amalan, dengan amalan tersebut menjadikan dia dekat kepada aku. Maka dia kata seorang hamba bila dia buat satu amalan, dengan amalan tersebut dekat kepada aku, ahabba ilayya mimma aftarastu alaihi.
Dan lebih, dia kata, sesuatu benda yang lebih aku sukai daripada apa ibadat yang aku telah fardukan ke atasnya. Bila dia mendekatkan diri pada aku ni, contoh, Allah suruh kita solat, fardukan pada kita solat. Kemudian kita solat, kita pun solat dan kita buat apa yang Allah perintahkan pada kita dalam bentuk ketaatan. Allah kata aku lebih suka, dia buat itu lebih aku sukai daripada fardu yang aku wajibkan kat atas ni. So maknanya Allah seronoklah bila tengok seorang hamba ni yang patuh dan taat pada Allah. Allah sebut disebut dalam azan, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Terus dia berhenti, stop saja, dia solat sebab Allah panggil. Baik, Allah panggil. Dia solat di awal waktu. Orang ni orang yang Allah sangat-sangat suka kerana dia orang yang taat pada Allah. Baik, Allah kata lagi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan dia kata sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-Ku, dia kata, yang sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadat sunat. Hamba-Ku ni bukan sekadar dia buat ibadat fardu, bahkan dia buat juga ibadat sunat. Dengan ibadat sunat dia dekat kepada aku, sampailah aku kasih pada dia. Maksudnya dia orang yang selalu buat istiqamah dengan ibadat sunat, sedikit, sentiasa konsisten, sampailah Allah suka. Baik, yang pertama, kita buat dia punya flow dia. Yang pertama, jangan buat anaya pada orang yang Allah suka. Allah tak suka. Allah kalau dia suka dekat seorang hamba, jangan kita tak suka pada orang yang Allah suka. Nak dapatkan kasih sayang Allah ni, yang pertama. Yang kedua daripada hadis ni, dia kata apa? Cara nak dapatkan kasih sayang Allah, lazimi, iaitu jangan tinggalkan kefarduan yang Allah wajibkan kat atas kita. Bila kita buat semua benda yang fardu ni, itu Allah menjadikan Allah amat kasih pada orang yang melaksanakan amalan fardu dibuat sehabis baik. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, perintahnya, larangannya. Kalau kita boleh buat yang tu, kita akan menjadi hamba Allah yang paling disukai oleh Allah. Baik, kemudian yang ketiga disebut, iaitu bila mana hamba-Ku ini mendekatkan diri kepada aku, ditambah dengan amalan-amalan sunat. Solat sunat rawatibnya, sekurang-kurangnya sehari jangan kurang daripada 12 rakaat solat sunat. Solat sunat jangan kurang daripada 12 rakaat. Banyak ke? Buat sebelum subuh 2 rakaat. Okey, baik. Kemudian zuhur sebelum dan selepas dah jadi 6 dah. Kemudian sebelum asar dah jadi 8 dah. Kemudian selepas maghrib dah jadi 10 dah. Kemudian sebelum asyak dah jadi 12 dah. Okey, baik. Ataupun tambah lagi selepas asyak. Untuk nak dapatkan 12 rakaat memang mudah dan tak rasa susah pun. Kalau tak mampu juga boleh buat 12 ni, jangan tinggal satu benda yang Nabi paling jaga, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 2 rakaat pun tak boleh buat juga, apa kita nak kata? Sila meninggal. Okey, baik, kita teruk sangat tadi. Kalau sampai 2 rakaat pun tak boleh nak buat. So, sekurang-kurangnya 12 rakaat kalau boleh jaga, insya-Allah. Pasal apa ni? Pasal kita nak Allah kasih. Baik, so siapa yang rajin buat amalan sunat, puasa sunat, sedekah sunat, solat sunat ni, nescaya Allah dia buat sampai Allah kasih. Macam mana nak buat sampai Allah kasih? Sampai kita rasa kasih pada amalan tu tadi. Maksud kasih pada amalan tu, nak tinggal kita rasa sayang, nak tinggal baca Quran, ya Allah sayangnya, nak tinggal solat sunat, ya Allah sayangnya, nak tinggal puasa sunat, ya Allah sayang. Sampai kita kasih pada perbuatan tu, automatik Allah akan kasih. Kalau belum lagi kasih pada amalan sunat, kena kasih juga. Buat sampai rasa kasih, dan buat amalan sunat tu sampai kita rasa seronok dengan amalan tu tadi. Baik, setelah kita dah settle, yang pertama, suka pada apa yang Allah suka. Yang kedua, iaitu buat amalan fardu. Okey, yang ketiga, tambah dengan amalan sunat sampai Allah suka dekat kita. Fa iza ahbabtu, bila Allah dah suka dekat kita, apa efek daripada Allah kasih dekat kita bila dah mampu buat 3 benda kat atas ni? Bila saja Allah suka, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya. Baik, wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya. Dia ambil, dia letak, Allah akan jadi tangannya. Baik, kemudian warijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya. Apa maksud dekat sini?
Maksudnya Allah pelihara mata dia, melainkan dia akan suka pada benda yang Allah suka. Allah pelihara telinga dia, dia tak suka benda yang Allah tak suka, melainkan telinga suka mendengar benda yang baik. Allah pelihara tangan dia akan suka buat baik. Allah pelihara kaki dia akan jadi suka melangkah pergi ke tempat yang Allah suka. Pendek kata, semua anggota panca indera dia Allah telah pegang dan Allah kontrol semua benda tu. Takkan benda yang dia suka, melainkan Allah juga suka. Itu kesan daripada orang yang Allah kasih. Sebab tu tadi saya kata, tanda-tanda kita nak tahu Allah kasih bila Allah pemudahkan kita buat baik. So Allah jadikan mudah kaki nak melangkah, mudah tangan nak menulis, nak membuat, melakukan, mengambil dan sebagainya, mudah mata nak melihat benda yang baik, mudah telinga nak mendengar benda yang baik. Semua Allah dah jadikan hidayah pada anggota tersebut. Baik. Kemudian apa yang berlaku lagi? Wa in sa'alani, kalau dia minta kepada aku, la uhtiyana, pasti aku akan berikan. Allah jadikan doa dia doa yang amat mustajab. Wala in ista'azani la u'izanna, kalau dia pohon apa-apa sebarang perlindungan, aku akan berikan perlindungan pada dia. Sebab tu ada orang tanya, ada orang dulu-dulu, dia orang yang alim ni sampai ke satu tahap dia orang kata pijak bumi bergegar pokok. Dia bukan jadi King Kong. Habis itu aku masuk pijak bumi bergegar pokok ni, dia punya haibah dia, kehebatan dia. Orang datang tu, boleh tak nak minta tolong sikit, anak sakit ni. Dan kata saya tak ada ubat. Dia kata tapi Allah dia boleh sembuh, minta lah dekat Allah. Itulah nak minta tolong doakan. Dia pun tak tahu dia nak doa macam mana, pohon pada Allah. Dia kata ya Allah kau sembuhkanlah budak ni. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia pun Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'un 'alim. Dia baca ayat kursi, dia baca Fatihah, dia baca 3 pun, dia pun sapu gosok. Alhamdulillah, sembuh orang tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah jadikan semua benda yang dia minta ni Allah akan perkenankan, permudahkan. Sebab tu tak pelik kenapa orang suka pergi minta doa daripada orang-orang yang soleh. Kerana dia orang yang hubungan yang spesial dengan Allah. Dia adalah VVIP. Apa nama ustaz nak minta, ustaz ada kabel tak? Saya pun ustaz saja, jadi saya tak ada kabel. Nak jumpa kabel besar-besar, nak kena pergi pejabat ketua menteri, nak kena jumpa YB, nak kena jumpa orang yang rapat dengan ketua menteri. Macam itulah juga dengan kita. Untuk nak jadikan kita dapat apa yang kita nak, kita ni mungkin banyak dosa, kita minta daripada orang yang tak banyak dosa, orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah keadaannya saat bila mana seorang hamba ni dia kasih dan suka kepada Allah. Ada satu lagi hadis nanti kita akan baca, hadis yang terakhir daripada bab ni. Hampir sama tapi lebih menarik bila Allah kasih kepada seorang tu apa yang Allah Subhanahu wa taala akan buat. Jadi sahabat-sahabat rahimahullah, saya mohon maaf lepas habis kuliah ni kuliah kita akan bersambung balik lepas 2 bulan. So kita cuti 2 bulan. Itu yang kata Ustaz Haji, kejap tak. Baik, bersambung balik pada 2 bulan. Saya akan bertolak mengerjakan haji pada Isnin ni. Okay, so itulah 2 bulan lah, 59 hari ataupun 2 bulan lah boleh kata. Saya akan berada di sana. Jadi insyaAllah saya mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar silap, tersalah bicara dan sebagainya, sengaja tak sengaja. Dan juga saya doakan kepada semua mudah-mudahan yang belum haji supaya Allah panggil dari tempatnya, yang dah haji supaya dapat haji lagi, dapat menziarahi Baitullah insya-Allah. Dan Allah perkenankan setiap hajat-hajat tuan semua. Kalau ada sebarang hajat yang nak minta, saya bukan saya yang bagi hajat, saya minta tolong ambil berkat dulu kat sana, nak tolong minta doakan, tak apalah, nanti mesej saya bersenar ke. InsyaAllah mudah-mudahan Allah makbulkan semua hajat-hajat kita. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan kan? Ada soalan? Ya. Amalan itu, apakah tanda kita dapat rasakan yang Allah menerima amalan itu? Apakah tanda yang kita dapat rasa Allah terima amalan kita? Yang pertama, setiap orang bila dia beriman, bila dia beramal, satu syarat dia mesti kena buat, ataupun ketika dia meminta sesuatu kepada Allah, iaitu husnul dhannu billah, bersangka baik dengan Allah. Sebab tu
Allah berfirman dalam satu hadis kursi, ana 'inda dhanni bi, aku berada pada sangkaan hamba-Ku. Falyahsinu dhannu bi, hendaklah semua kalian bersangka baik kepada Allah. Sebab tu yang pertama sekali kena sangka baik kepada Allah. Yang kedua, syarat supaya amalan kita ni kita ketahui diterima oleh Allah ni ada dua syarat utama. Syarat yang pertamanya mesti niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kalian melainkan beribadat kepada aku dengan ikhlas. Syarat yang kedua adalah iaitu bertepatan dengan syarat. Mesti betul dengan syarat. Sebagaimana apa yang Allah perintahkan dan diajarkan, macam itulah kita kena buat. So, niat ikhlas bertepatan dengan syarat, insya-Allah pada akhirnya amalan tersebut adalah makbul, diterima. Baik, yang ketiganya, macam mana tanda amalan kebaikan itu tadi kita buat. Subhanallah, Allah jadikan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal terang, yang haram pun terang. Dan Allah jadikan yang haram dan yang halal ini berbeza. Halal ni benda yang menenangkan jiwa, adapun yang haram ini benda yang menggusarkan jiwa. Sifat ibadat itu sendiri adalah menenangkan jiwa manusia. Bila kita dapat laksanakan ibadat, kita dapat rasa kepuasan, dapat rasa kesedapan, ketenangan. Itu tanda qabulul amal. Baik, kemudian di antara syarat, contohnya sebagaimana haji yang mabrur. Saya baca beberapa tafsiran tentang haji yang mabrur. Macam mana nak tahu haji yang mabrur? Haji mabrur ni haji yang makbul, haji yang diterima. Iaitu bila mana dia selesai daripada dia buat satu-satu ibadat tersebut, Allah jadikan rezeki pada dia tu, dia akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bukan menjadi makin ke belakang, makin ke belakang, makin ke belakang. Maksudnya dengan bila dia dapat amalan yang diterima ni, Allah akan timbulkan rasa lagi keinginan dia untuk melakukan amalan kebaikan, iaitu istiqamah dengan amalan kebaikan. Itu tanda penerimaan amalan. Orang ini akan menjadi orang yang istiqamah dengan perkara kebaikan. Sebab itu disebut dalam ayat Al-Quran, apa Allah kata? Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kamu selesaikan satu tugas, jangan berhenti dengan tugas tersebut, lakukan pula tugas yang lain. Tetapi bila kita banyak melakukan tugas-tugas, ketaatan, ibadat, Allah letakkan ayat terakhir, wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah hendaklah kecenderungan. Hati ini sentiasa menginginkan Allah, berhajat kepada Allah, bersangka baik dengan Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah. Itu tanda hati yang bersih, orang yang Allah pertemukan jodoh dia ni, maksudnya berkena-kena dengan makbul ataupun penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara benda yang boleh saya sampaikan. Baik, ada yang lain? Baiklah. Ya. Okey. Soalan ni saya dah lama. Okey. Ustaz tak sesuai. Okey, baik. Ustaz Najib juga sesuai. Sebab dalam Quran Allah sebut Allah kan, aku kan. Okey, sometimes disebut kami. Okey, baik. Kenapa aku, kenapa kami? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, bahasa aku ni bahasa menunjukkan kepada Allah itu Jabbar. Jabbar tu iaitu seumpama Allah yang maha berkuasa, Allah yang qahar, yang maha perkasa, Allah yang muntaqim, yang maha membalas. Maka menunjukkan kebesaran Allah. Kebesaran Allah seumpama kalau ada seorang raja ni dia akan ada bahasa dia sendiri. Dia akan kata better. Dia tak sebut perkataan biasa macam orang biasa. Tapi Allah sebut aku. Kenapa aku? Okey, aku ni yang pertama, aku terjemahan bahasa Melayu. Okey, kalau terjemahan Arab tetap Allah sebut ana juga. Ana ni cuma kita orang Melayu yang terjemahkan ni sebagai aku. Baik, kalau aku diterjemahkan ke bahasa Arab, tetap ana juga. Dan bahasa Arab menggunakan ana, cuma bahasa kita saja yang katakan aku. Kenapa orang Melayu guna aku ni? Guna aku ni kerana aku ni lebih nampak keperkasaan. Bila guna aku ni lebih nampak kepada kebesaran yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama kita menggunakan ketika bertutur tentang Allah dikatakan, dibahasakan dengan aku. Satu. Yang keduanya pula, kenapa kami? Dalam Al-Quran disebut nahnu nazzalna, kami yang turunkan. So kenapa kami? Kami ini menunjukkan juga kebesaran dalam bahasa Arab. Bila orang Arab bercakap, dia nak gambarkan tentang kebesarannya, dia tak akan katakan saya, tapi dia akan katakan kami. Kenapa kami? Kami ini menunjukkan kebesaran dia. Kita orang dulu-dulu pun kita suka gunakan kami. Kami main ini sebenarnya, sedangkan dia datang seorang, tapi dia sebut kami. So dia nak sebutkan benda yang dia katakan ini benda yang sungguh-sungguh. So kami di dalam sebutan Allah itu adalah menunjukkan kepada
kuasa Allah, dan sungguh-sungguhnya Allah nak menyampaikan kepada kita tentang sesuatu benda. Itulah di antaranya lah. So tiada kaitan dengan kami itu Allah banyak, tidak. Kami pada istilah lafzul jalalah bukan bermaksud ramai, tapi kami itu pada kebesaran dan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah